Buat apa tu? Hari ni cikgu nak kongsi sesuatu. Jom masuk kelas cikgu. Okey, hari ni kita masuk sajak. Kita umpama sehelai daun. Okey, kita umpama sehelai daun ni sebenarnya ialah sajak tentang manusia ni perlu menjadi orang yang sentiasa beringat kepada kebaikan, orang yang sentiasa merendah diri, orang yang sentiasa membuat kebaikan untuk orang lain dan sebagainya. Okey, cikgu, duafa tu apa maksudnya? Okey, duafa tu sebenarnya ialah tidak berkudrat, lemah. Okey, so sekarang ni kita akan tulis kita punya maksud. So hari ni kita masuk sajak iaitu puisi moden. Tajuknya ialah sajak. Dia ialah sejenis sajak. Tajuknya ialah kita umpama sehelai daun. Alright, so kita pergi kepada yang pertama sekali, kita pergi kepada maksud. Kita umpama sehelai daun. So maksudnya manusia ni diibaratkan seperti sehelai daun. Manusia diibaratkan seperti sehelai daun yang dilahirkan lalu membesar serta menjadi dewasa. Oleh itu, kita seharusnya membantu insan yang kurang bernasib baik. Alright, yang kedua, so maksudnya jika kita enggan ataupun jika kita tidak mahu ataupun maksudnya dah tak nak berbuat baik, kat mana lagi tempat orang nak meminta bantuan, okey? Jika kita tidak menjalankan tanggungjawab dan enggan berbuat kebajikan, maka tiadalah peluang orang-orang susah ingin memohon bantuan. Okey, seterusnya rangkap ketiga. Kita umpama sehelai daun bakal kering sampai waktunya. Apa maksudnya? Kehidupan manusia ni macam mana pun awak akan mati. Tak ada lagi yang immortal. Manusia akan mati sampai ajalnya, sampai waktunya. Awak akan mati. Tak ada orang yang boleh berdepan macam patutnya dia mati pukul 10, tiba-tiba dia mati pukul 12.30 malam. Tak ada. Jadi, janganlah sombong dengan keupayaan diri. Okay, sehingga melupakan kesusahan. Okay. Yang terakhir sekali ialah sebenarnya jadilah sehelai daun hijau menunas menyegar mata. Tadi saya dah cakap dah. Jadilah orang yang disenangi oleh orang lain. Dan apabila kamu mati, kamu juga akan diingati oleh orang lain. Ataupun apa pun jasa kamu tu akan dimanfaatkan. Pendek kata, pahala kamu tu mengalir. Okay? So, jadilah sehelai daun hijau menunas menyegar mata, kering gugur menjadi baja. Okay, jadilah seperti daun semasa hayatnya menyenangkan orang lain. Setelah dia mati pun jasanya orang kenang. Inilah yang dikatakan manusia mati meninggalkan nama. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Agak-agaknya lah benda ni, apa tema dia ya? Daripada maksud yang awak dapat tu, apa tema dia? Amalan yang baik dalam kehidupan. So betul lah tu, amalan baik dalam kehidupan. Bagus. Ni saya suka ni. Bagus. Amalan baik, akhlak mulia, berbuat baiklah kepada orang lain. Okay, selepas itu macam biasa saya akan suruh awak buat 3 kotak. Persoalan yang baik. Pengajaran. Ni contoh. Okay, yang pertama sekali. Kalau untuk awak nak buat persoalan nilai pengajaran contoh ni, awak kena tahu apa nilai yang dia nak sampaikan. Okay, apa nilai yang awak belajar daripada maksud dia tadi? Bersimpati, cikgu. Bersimpati, contoh. Bersimpati terhadap hidupan lain. Dia sebenarnya bukanlah bersimpati, tetapi Syazwin, it's baik hati. Okay, nilai baik hati. Persoalannya ialah persoalan tentang kebaikan yang perlu kita buat kepada orang lain ke, macam tu. Okay, tapi yang awak cakap tu simpati tu betul lah, ataupun awak nak kata prihatin. Saya tukar kepada prihatin lah, senang sikit. Nilai keprihatinan. Persoalan tentang keprihatinan terhadap golongan yang kurang bernasib baik. Pengajaran kita hendaklah sentiasa peka dan prihatin terhadap nasib
orang yang tidak berkemampuan. Contohlah. Okey, contoh dia apa? Penyajak, prihatin terhadap orang yang tidak berkudrat dan memerlukan bantuan. Yang kedua, awak nak cakap apa? Apa lagi nilai yang awak dapat daripada sini? Keinsafan. Yes, betul Syazwin. Contoh persoalan dia apa Syazwin? Dah tahu dah pengajaran. Ataupun contoh yang belakang tu kita kata kita jangan sombong dengan kita punya kelebihan kan. Saya dah tahu dah. Bila awak cakap keinsafan ni saya dah tahu nak letakkan dia kat mana. Insaf akan kelebihan diri yang hanya bersifat sementara kerana segala kelebihan Boleh diri itu. Okey, persoalan tentang keinsafan kerana segalanya milik Sang Pencipta. Awak nak tulis segalanya milik Tuhan pun boleh. Kita cuma diberi pinjaman je. Kita cuma diberi peluang je untuk merasai kehebatan itu. Okey, tapi bukan awak yang hebat pun. Allah yang maha hebat. Okey, kita wajarlah merendah diri dengan segala kelebihan dan bakat yang kita ada agar tidak menjadi sombong. Contoh, kat situ tadi dah ada dah. Penyajak mengingatkan pembaca agar sentiasa insaf dan jangan menunjuk-nunjuk. Okey, cepat. Siapa yang ada nilai yang ketiga? Cepat. Ya, okey. Baik hati, bersimpati. Okey, baik hati, sanggup menghulurkan bantuan dan sumbangan terhadap golongan yang tidak berdaya. Okey, bagus. Kita harus bersifat baik hati terutama kepada insan yang kurang upaya agar mereka dapat hidup dengan baik. Okey. Sepatutnya kalau nak bagus lagi Syazwin, agar mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Itu ayat lebih baguslah. But that is okay, your ayat is okay. Okay. Satu lagi yang awak boleh buat ialah nilai kasih sayang pun boleh. Nilai kasih sayang antara sesama makhluk. Okey, maksudnya dia tolong orang lain, tak mengharapkan bantuan, dia tidak mengharapkan balasan dan sebagainya. Boleh juga. Awak mesti cintakan benda-benda tu semua. Barulah hidup awak tu rasa lebih macam lengkap, tak lengkap lah, macam tu sempurna. Okey, pengajarannya kita hendaklah menunjukkan kasih sayang terhadap makhluk lain agar dapat menikmati keseimbangan hidup. Okey, so dekat sini dia dah ada dah kata penyajak meminta pembaca menyayangi antara satu sama lain dan sentiasa bersedia menghulurkan bantuan. Alright, sudah. Next is saya nak buat ialah bentuk. Bentuk sajak ni. Yang pertama sekali, tengok awak punya sajak tu dekat awak punya modul. Cuba awak tengok huruf belakang dia sama atau tak. Tidak. Kalau tak sama, maksudnya ialah sajak ini yang pertama berbentuk bebas. Bila awak tengok dekat satu-satu karya tu, dia biasanya puisi lah. Sajak tu belakangnya huruf tak sama. So maksudnya dia berbentuk bebas. Kalau pantun, biasanya mesti berbentuk tertutup. Okey? Tak bebas, dia tertutup. Okey, yang kedua, ada berapa rangkap? Mempunyai 4 rangkap. Okey, tengok baris terpendek. Ada berapa dalam satu rangkap tu? Baris terpendek dia berapa? Baris terpanjang dia berapa? 3. Baris terpanjang? 3 hingga 5. 5. Okey. Dan yang keempat, cuba tengok dekat situ. Perkataan paling pendek ada berapa? Perkataan paling panjang ada berapa? So, mempunyai 3 hingga 5 patah perkataan dalam satu baris. Yang pertama, ingat tak masa awal-awal lagi cikgu ada cerita tentang gaya bahasa. Gaya bahasa ni paling mudah awak cari ialah
imejan. Yang pertama sekali, untuk gaya bahasa, cari paling mudah ialah image alam. Imejan ataupun image alam ataupun perlambangan. Ni maksud yang sama. Okay, ni nombor 1 yang untuk gaya bahasa. Awak tengok kat situ. Alright. Paling senang ialah sama-sama. Okay, paling senang ialah image alam. Image alam ni maksudnya benda-benda yang berkaitan dengan alam. Contoh, bukit, gunung, laut. Kalau dalam ni ada apa? Daun, ranting, unggas. Inilah image alam. Okay, benda-benda ni lah yang image alam. Ada lagi tak? Okay, so awak punya nota dekat sini, gaya bahasa dia akan jadi yang pertama, imejan ataupun perlambangan ataupun apa tadi? Imejan, perlambangan ataupun image alam. Okay, yang pertama, paling mudah, imejan. Okay, itu yang pertama. Yang kedua ialah simili. Okay, simili ni dia ada perkataan bak, seperti, bagai, laksana, umpama. Cuba awak tengok kat awak punya tu ada tak? Contohnya ialah kita umpama sehelai daun. Itulah contoh dia. Cara nak jawab, dah tulis tu, tulislah dia rangkap 1, baris 1, gariskan bawah dia. Okey, yang ketiga, senang juga iaitu repetisi. Okey, repetisi ni maksudnya ialah ayat yang sama diulang dalam beberapa kali untuk baris-baris tertentu. So kalau awak punya ni awak ada tau. Repetisi, repeat. Okay, so repeat. Ada, kita umpama sehelai daun. Rangkap 1, baris 1 dengan rangkap 3, baris 1. Macam mana? Cikgu harap anda belajar sesuatu. Jangan lupa like dan subscribe.